Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kumpulan kami akan menceritakan sedikit sebanyak tentang sebuah permainan tradisional iaitu gasing dan kebaikannya dalam aspek kemasyarakatan. Gasing merupakan permainan yang telah lama bertapak di tanah Nusantara. Ianya merupakan alat memburu, menghalau makhluk halus dan sebagai permainan di istana. Untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut, kami telah menemu ramah Encik Alif. Beliau merupakan anak muda yang telah lama bergiat dalam aktiviti ini, iaitu lebih dari 5 tahun. Dengan itu, hasil pemerhatian kami lebih jelas kerana dapat bersama-sama menemu ramah beliau. Katanya lagi, permainan gasing turut terdapat di negara-negara lain di Asia, Afrika serta Eropah. Namun begitu, gasing-gasing di setiap negara tidaklah begitu serupa dari segi namanya, bentuknya, cara permainannya dan orang-orang yang memainkannya. Keadaan ini dikatakan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penghijrahan, penjajahan dan perdagangan yang berlaku pada masa lalu. Pada masa kini, permainan ini giat aktif hanya di beberapa buah negara di Asia Tenggara sahaja seperti Brunei, Singapura dan Malaysia. Jenis dan bentuk gasing. Permainan gasing ini mempunyai jenis, bentuk dan fungsi yang berbeza. Yang pertama adalah gasing leper Kelantan. Gasing ini berbentuk leper dan rendah, berat sekitar 8 kg, lilitan 48 cm, tinggi 6 cm. Gasing ini hanya terdapat di Kelantan dan dimainkan oleh segelintir pemain tradisional kerana harganya yang sangat mahal. Gasing ini berat dan itulah sebabnya ia mampu berpusing lebih ligat dan lebih lama. Simpayan gasing ini meliputi 60% berat asal gasing ini. Yang kedua adalah gasing kuno atau gasing pangkah. Gasing kuno yang berbentuk sederhana dan berimbang, beratnya 0.6 kg dengan diameter 30 cm dan tinggi 8 cm. Gasing jenis ini boleh ditemui di beberapa negeri di Malaysia seperti Terengganu, Kelantan, Pahang, Kedah, Selangor dan Johor. Struktur gasing ini merupakan bentuk lama seperti buah perepat yang hanya digunakan untuk permainan pangkah-memangkah dan dibuat daripada kayu merbau, keranji, meranti dan cengal. Terdapat banyak gasing lain yang jarang disebut seperti gasing toyol, gasing bergeleng, gasing lang laut, gasing baba atau gasing wang seringgit, gasing jantung atau gasing lundu dan gasing tanjung atau gasing labu lemak. Dalam pada itu, antara gasing yang selalu dimainkan oleh golongan dewasa disebabkan fizikalnya yang berat ialah gasing uri. Gasing uri berbentuk rendah dan agak pipih, beratnya sekitar 6 kg, berdiameter 60 cm dan tinggi 8 cm. Gasing jenis ini cukup terkenal di Kelantan. Biasanya dibingkai dengan timah, besi atau pelambam, iaitu zat logam berwarna putih ke biru-biruan. Jika bahan dasar gasing ini dibingkai dengan timah, maka gasing tersebut digunakan untuk pemutaran sahaja. Tetapi jika bahan dasar gasing menggunakan bingkai besi, maka gasing tersebut digunakan untuk permainan pangkah-memangkah. Seterusnya, golongan yang bermain. Menurut penjelasan Encik Alif, jenis gasing yang dimainkan adalah mengikut had umur seperti kanak-kanak bermula dari 12 tahun ke atas sehingga 17 tahun dibenarkan untuk bermain gasing plastik kerana kondisi fizikalnya yang tidak terlalu berat seperti gasing uri dan dapat memudahkan lemparan dan pangkah mengikut kemampuan kanak-kanak. Gasing uri akan boleh dimain setelah umur 17 tahun dan ke atas kerana berat timah itu sendiri memerlukan stamina yang kuat untuk bermainnya. Kebanyakan yang bermain dengan gasing uri adalah golongan veteran yang berumur 25 hingga 50 tahun. Jadi, mari kita lihat pula cara bermain dan juga pantang larang dalam permainan gasing. Permainan gasing bukan boleh dimainkan begitu sahaja. Tentulah ada peraturan dan pantang larangnya. Di gelanggang gasing biasanya ada tapak untuk mendaratkan gasing. Platform yang berbentuk bulat dan diperbuat daripada getah.
Di sekelilingnya ada 4 tapak untuk gasing berpusing sehingga berhenti selepas memangkah. Di dalam gelanggang ada garisan yang mengelilingi dan ada sudut untuk pengadil. Yang menariknya, untuk masuk ke dalam garisan tapak permainan perlulah melompat masuk, seolah-olah ada penghadang walaupun sebenarnya tiada apa pun di situ. Hal ini diterangkan oleh Encik Alif kerana hal itu adalah pantang larang yang telah diamalkan sejak sekian lama. Sekiranya pemain tidak mematuhi peraturan, permainannya akan terbatal dan kadang-kadang dapat memberikan markah kepada pihak lawan. Bagi permainan gasing secara berkumpulan pula, setiap kumpulan terdiri dari 4 atau 5 orang pemain. Biasanya dimainkan oleh golongan lelaki kerana kekuatan diperlukan dalam pembangkaian gasing. Untuk kategori kanak-kanak juga terdiri dari 4 atau 5 orang lelaki majoritinya. Golongan perempuan hanya bermain sekadar hobi dan tidak bertanding di peringkat lebih tinggi. Sebelum memusingkan gasing, perlulah mengikat tali di pegangan tangan atau di tiang untuk melilit gasing, terutama gasing uri. Ini kerana memastikan lilitan itu kemas dan tidak terpelanting semasa melempar ke bumi. Terdapat berbagai gaya dalam memusing gasing yang digunakan oleh pemain. Memusing mengikut cara yang betul akan menghasilkan pusingan yang tegak, kuat, ligat dan tetap. Untuk memastikan pusingan seperti ini, langkah yang disusun hendaklah mengikut cara yang betul supaya gasing tidak jatuh mengiring, meleret atau borot. Umumnya, terdapat 2 jenis pusingan yang biasa diamalkan, iaitu pusingan sorok tarik dan pusingan sentak. Untuk pusingan sorong tarik, gasing hendaklah dipegang secara mengiring dan dihayun ke belakang. Serentak dengan itu, mata mestilah tertumpu ke arah sasaran di hadapan. Bagi pusingan sentak, gaya pusingan ini menghasilkan pusingan yang tegak, ligat dan kuat. Pemain memegang gasing dengan kedudukan tegak, iaitu kepala gasing menghala ke atas dan diangkat tinggi. Kedudukan tangan kira-kira 30 darjah dari paras lengan. Tangan dihayunkan ke arah sasaran dengan kedudukan gasing tegak sehinggalah tiba ke hadapan sebelum dilepaskan. Cara pembuatan gasing. Kayu yang paling sesuai dari jenis merbau seperti merbau tanduk, merbau darah, merbau johol dan merbau keradah. Ianya mudah dilarik tetapi tidak mudah serpih. Selain itu, kayu leban tanduk, limau, bakau, koran, sepan, penaga, keranji juga menjadi pemilihan dalam kita membuat gasing. Cara pembuatan gasing ialah seperti berikut. Bahan yang diperlukan, kayu tualang, dan juga alat yang diperlukan ialah mesin, pelarik, parang, tatah dan juga gergaji. Pertama, potongan kayu mentigi dibubut langsung membentuk gasing yang dikehendaki. Gasing uri, gasing pemangkak dan gasing penahan mengikut yang ingin dibuat. Setelah berbentuk gasing, kemudian dihaluskan kayu sebanyak 50 cm yang juga biasanya boleh menjadi 3 buah gasing. Kemudian bahagian tengah gasing diberi kawat supaya putaran tahan lama dan langsung dibalancing dengan cara memutar gasing di atas sebuah papan. Kebaikan bermain gasing. Gasing bukan sahaja sebuah permainan tetapi memberi makna yang sangat mendalam dalam kehidupan. Gasing tercipta daripada kepenatan membanting tulang dalam mencari rezeki, menyebabkan orang Melayu dahulu mencari alternatif untuk bergembira tanpa mengeluarkan belanja yang besar dan menggunakan bahan terbuang sahaja. Ini telah menimbulkan idea kepada masyarakat Melayu ketika itu untuk mencipta permainan gasing yang diperbuat daripada saki-baki kayu yang terbuang. Pelbagai faedah boleh didapati daripada permainan gasing ini selain dijadikan sebagai hiburan dan juga memanfaatkan bahan yang terbuang. Permainan gasing juga dapat mengembangkan idea-idea masyarakat Melayu dan ini terbukti dengan kemunculan pelbagai bentuk gasing serta teknik permainan. Permainan gasing juga dapat menyerikan lagi rumah tradisional Melayu kerana gelanggang permainan gasing kebiasaannya dibina di halaman rumah dan di bawah pohon yang rendang yang meredupkan gelanggang. Permainan gasing bagi orang Melayu juga mengukur tahap kemahiran dan kepantasan seseorang dalam menghadapi sesuatu situasi. Kemahiran dan kebolehan ini diaplikasi secara sistematik dalam gelanggang gasing. Kepantasan dan ketepatan amat jelas dalam permainan gasing dan ia juga memupuk semangat kegitaan yang tinggi. Permainan gasing harus terus dimainkan oleh generasi muda sekarang sebagai langkah
Pengkekalan daya kreatif bangsa Melayu mencipta permainan berasaskan serpihan kayu. Jika usaha gigih diteruskan, pasti suatu ketika nanti gasing akan menjadi permainan yang digemari. Pemulihan permainan ini harap dapat memaparkan kepada umum tentang warisan bangsa Melayu yang telah dilupakan agar terus berkekalan.